Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sarawak Decides. Saya Razli Ahmad. Untuk episod kali ini, kita akan berkenalan dengan Dun yang terkenal dengan pengeluaran gula apung dan dengan cerita-cerita legenda dan mitosnya. Sebut saja tentang legenda Dayang Isah, pasti anda sudah terbayang di mana tempatnya Dun ini. Semestinya Dun N29 Beting Maru. Dahulu, kawasan ini ekonominya terdiri daripada pertanian, pembalakan dan perikanan. Namun, sekitar tahun 70-an dan 80-an, harga pasaran balak telah merosot. Dan sekarang, ekonomi di sini lebih tertumpu kepada sektor perikanan dan pertanian. Masyarakat Beting Maru terdiri daripada kumpulan nelayan yang terbesar di Sarawak. Manakala dari segi pertanian, Beting Maru mempunyai 8 peladangan kelapa sawit, 2 buah pusat pembuatan kokopit dan pusat pembuatan minyak kelapa darah. Pembangunan di kawasan ini semakin dirasai penduduk di Dun Beting Maru. Kawasan ini agak terpencil, penghubung jalan darat juga agak sukar. Tetapi kini 100% telah dihubungi jalan darat termasuk 2 rumah panjang. Terdapat banyak juga kemudahan yang telah dibina di kawasan ini termasuk fasiliti kesihatan. Sebelum ini, Dun ini hanya mempunyai sebuah klinik kesihatan. Untuk meningkatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan, 2 klinik kesihatan telah dibina iaitu Klinik Kesihatan Pusat dan Klinik Kesihatan Beladin. Untuk kemudahan pendidikan pula, situasinya hampir serupa dengan penambahan yang telah dilaksanakan dari sudut kesihatan, di mana 2 buah sekolah telah pun dibina iaitu SMK Pusat dan SMK Beladin. Sebelum ini, Beting Maru hanya mempunyai sebuah sekolah iaitu SMK Debak. Bercakap mengenai kemudahan elektrik dan air, setiap kampung dan rumah-rumah panjang juga telah dibekalkan secara konsisten. Sebelum ini, bekalan air di kawasan ini terganggu akibat kapasiti air yang rendah. Dun Beting Maru juga mendapat bekalan air dari loji di kaki Wong Saratok untuk membantu menampung keperluan air. Dan ini pula keputusan bagi pilihan raya ke-10 pada tahun 2011 dan pilihan raya ke-11 pada tahun 2016. Pada PRN 10, keputusan telah memihak kepada Razaili bin Haji Gapor dari Barisan Nasional dengan undian sebanyak 3,069. Undi menentang lawannya Abang Ahmad Kerdi, Abang Mas Agus dari Parti Islam Se-Malaysia PAS dengan jumlah undian sebanyak 2,678 undi. Manakala pilihan raya ke-11 tahun 2016 melihat pertembungan antara 3 penjuru dan sekali lagi Tuan Haji Razaili bin Haji Gapor diangkat menjadi penyandang bagi kawasan Dun N29 Beting Maru. Beliau mewakili Barisan Nasional dan mendapat undian sebanyak 4,758. Andri Zulkarnian dari Parti Amanah dengan 103 undi dan Hamidah binti Mokhtar dari Parti Islam Se-Malaysia PAS dengan 3,051 undi. Seterusnya kita akan beralih ke info menarik di Dun Beting Maru. Sebut sahaja kawasan Dun Beting Maru, pastinya kita akan teringat dengan gula apung yang dikeluarkan di Kampung Pusat. Gula apung ini diperbuat daripada air nira dari pokok nipah yang tumbuh meliar di muara sungai kawasan tersebut. Air nira ini akan diambil sebelum pukul 8 pagi kerana air nira pada masa itu masih lagi manis. Dan jika diambil melebihi masa yang ditetapkan, air itu akan menjadi masam dan hanya akan digunakan untuk pembuatan air tuak. Pemprosesan gula apung ini juga telah menjadi pendapatan penduduk di Kampung Pusat dan ianya telah dipasarkan ke seluruh kawasan di Sarawak. Selain itu, Beting Maru juga mempergiatkan tanaman buah nanas. Untuk pengetahuan semua,
penanaman nanas di kawasan Beting Maro adalah penanaman nanas kedua tertinggi selepas Samarahan. Nanas yang ditanam adalah baka jenis MD2 dan terdapat juga cabaran ketika permulaan penanaman nanas ini. Benih MD2 ini pada tahun 2017 tidak dibenarkan dibawa masuk kerana benihnya bukan berasal dari Sarawak. Tetapi kerjasama antara Koperasi Anak Selangor telah menjayakan usaha penanaman nanas tersebut di Sarawak. Jika di Santubong, kisah legenda yang terkenal adalah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Di sini lain pula kisah legendanya. Pernahkah anda mendengar kisah Dayang Isah Tandang Sari? Kisah ini popular bagi penduduk di kawasan tersebut. Pada 1800 tahun yang lalu, seorang gadis yang diberi nama Dayang Isah Tandang Sari merupakan seorang gadis yang cantik dan menjadi kegilaan ramai termasuk teman lelakinya Abang Bunut dan Pangeran Karl yang berasal dari Brunei. Kisah ini serupa dengan kisah legenda Pulau Langkawi iaitu Puteri Mahsuri. Dek kerana kecewa teman lelakinya dibunuh oleh suaminya Pangeran Karl, beliau membunuh diri dengan menggunakan keris suaminya tetapi tidak berjaya. Akan tetapi, percubaan kedua beliau berjaya dengan menggunakan 7 jenis benang dan darahnya mengalir berwarna putih. Disebabkan kisah legenda ini terdapat kawasan yang diberi nama Dataran Tandang Sari, Jambatan Tandang Sari dan juga penempatan baru Kampung Kalok dinamakan Dang Isah. Dan di situlah terdapatnya kubur Dayang Isah Tandang Sari. Menarik kan? Baiklah, itulah tadi tentang sejarah perkembangan dan tempat-tempat yang menarik yang ada di Dun N29 Beting Maro. Dengan itu, teruskan menonton kami di TVS saluran 122. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Razi Ahmad untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya negeri ke-12 di Sarawak.